Oke, salam dan salam sejahtera. Kita semalam dikejutkan dengan sumber SPRM mengatakan cukup bukti untuk dakwa kes beri wang kepada pengundi Marang. Dan dalam kenyataan itu juga SPRM mempunyai bukti yang cukup untuk membawa pertuduhan terhadap ahli PAS seperti yang dipaparkan dalam rakaman video ketika menyerahkan wang tunai kepada pengundi di Marang semasa pilihan raya umum yang lalu. Dalam isu ini, saya rasa rata-rata rakyat dapat melihat ataupun menonton video yang dilihat sebagai mendorong untuk mereka mengundi kepada PAS, yaitu menyerahkan wang dan juga kertas, serta harus bersumpah, harus undi PAS di PRU ke-15 itu. Dan daripada itu juga, susulan daripada apa yang berlaku, kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin PAS, begitu juga dengan Presiden PAS ini sendiri berkenaan dengan isu ini, bahwa dia tidak bertentangan, yang mana beliau mengatakan bahwa jangan calon yang memberi wang sebagai dorongan untuk rasuah ataupun wakil calon. Jadi pada saya, beliau juga mengatakan, yaitu dilihat oleh rakyat, rasuah yang dikatakan sebagai sedekah. Inilah kalau kita lihat putar belit yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS, terutamanya Presiden PAS itu sendiri. Dalam isu seperti ini, jika pendakwaan ini mendapati ahli PAS ini bersalah dalam memberi rasuah kepada pengundi, maka saya rasa SPR perlu membatalkan kemenangan yang ada di sana. Dan kita lihat, hari ini mereka mengatakan bahawa kerajaan menyerang Presiden PAS seperti mana yang dikatakan oleh Azmin Ali baru-baru ini. Kalau beginilah cara PAS untuk nak menang, kalau beginilah cara politik lama PAS untuk mereka menang dengan merasuah rakyat dengan duit, bagaimana negara ini nak maju? Sedangkan kamu merasuah sana, merasuah sini, dan kamu katakan ini tidak menjadi kesalahan. Tetapi duit ini adalah satu dorongan untuk mereka ini mengundi kepada kamu untuk menjadi ahli parlimen. So, kita rakyat diperbodohkan dengan isu-isu yang pada saya tidak memberi manfaat kepada negara ini. Jadi lebih baik batalkan kemenangan itu dan buat pertandingan semula. Dalam isu yang kita lihat ini, apabila ada ahli PAS memberi duit, walaupun ini tidak secara jelas bahawa itu adalah duit daripada mana, tetapi kita tahu ahli PAS ini jika nak disiasat, dari mana dia dapat duit, jika betul dia berniaga, berapa income dia, dan berapa orang yang sudah dia bagi duit. Saya percaya ini adalah bukan duit sedekah, tetapi duit yang mungkin ada dalam komponen parti mereka. Tetapi kerana kita tidak cukup bukti untuk menyiasat perkara ini, maka bolehlah dikatakan duit ahli PAS ini yang dia nak sedekahkan kepada mereka yang nak menyokong kepada PAS ini tadi. Daripada sisi lainnya, kalau kita lihat, jika betul ahli PAS ini banyak duit, baru-baru ini kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila didakwa di mahkamah dan akhirnya harus ada ikat jamin, yang mana trending sekali di media-media sosial, melibatkan RM 2 juta. Apa kata Muhyiddin? Sehingga hari ini pun katanya, waktu ucapan beliau, belum dapat untuk menggumpul 2 juta. Tetapi ada orang lain membantu bayar. Tak kisah. Tetapi isunya donation itu ataupun mereka untuk membuat dana untuk mereka kumpulkan untuk Muhyiddin ini tadi, tetap tidak mencukupi untuk 2 juta. Kemana orang-orang yang seperti ini, ahli PAS ini, yang nak menyuruh rakyat menyokong dalam PRU yang ke-15 yang lalu, tidak membuat derma kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jika betul ramai orang yang nak menyokong Perikatan Nasional ni, ramai orang nak menyokong PAS ini, kenapa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin berada dalam keadaan seperti ini, 2 juta itu tidak banyak pun kalau mereka nak kumpul, mengatakan bahawa semua keseluruhan rakyat Malaysia ni seolah-olah menyokong mereka? Itu dah jelas satu pembohongan. Ada berapa banyak PN ada di Sarawak, ada berapa banyak PN ada di Sabah? PAS langsung kita tak dengar. Mungkin ada beberapa negeri je PAS ini kita boleh lihat kuat. Jadi pembohongan-pembohongan pemimpin-pemimpin mereka ini jelas hari ini. Yang mana mereka menghentam kerajaan adalah semata-mata untuk mereka cuba menutupi kesalahan-kesalahan, kebobrokan mereka sewaktu pemerintahan mereka dan sewaktu mereka dalam PRU ke-15 ini nanti. Tadi, kerana banyak sangat
kerosakan ataupun kesalahan yang mereka lakukan dan akhirnya menyalahkan orang lain. Inilah yang kita lihat salah satu contohnya yang dilakukan oleh Presiden PAS ini sendiri, yang tidak malu apabila cuba menegakkan benang basah perkara yang memang salah. Sebab itu saya kata SPR, kalau betul yang didakwa ini bersalah, maka batalkan kemenangan yang telah pun berlaku di Marang ini, supaya Presiden PAS sedar dan pimpinan PAS sedar. Tak habis-habis melakukan perkara yang seperti ini, lepas itu menegakkan benang basah. Mana ada orang merasuh orang, lepas itu suruh mengundi, lepas itu kita kata terserah itu duit mereka, bukan wakil calon dan calon. Tetapi ini berlaku dalam situ. Kenapa kita tak halang? Benda yang salah, kenapa Presiden PAS yang selama ini berkobar-kobar mainkan isu agama, benda yang seperti ini dia tidak hentikan? Dah tahu itu rasuah dalam waktu pilihan raya, kenapa dia tidak hentikan? Kemana orang-orang ini? Sampai bersumpah laknatlah untuk nak menegakkan sesuatu yang salah. Inilah sikap mereka ini yang hipokrit, egois dengan diri mereka sendiri, seolah-olah mereka yang betul. Itu yang saya selalu kata. Negara kita ini dirosakkan oleh parti politik yang memainkan sentimen kaum dan agama demi untuk kepentingan mereka. Bukan untuk kepentingan kaum ataupun agama itu, tapi untuk kepentingan pribadi ini, sosok-sosok ahli-ahli politik kita ini yang menggunakan, menjualkan isu agama dan kaum. Tujuan mereka adalah survival politik mereka terus lancar dan akhirnya mereka mendapat faedah daripada situ, dan mereka sendiri yang bersenang-lenang boleh berbini 10 sekalipun untuk kepuasan diri mereka. Akhirnya siapa yang merana? Apakah pengundi Marang lihat kawasan Marang hari ini begitu maju kah ataupun tidak? Dan kita tahu paling ramai berhijrah ke negeri lain adalah negeri-negeri yang dipimpin oleh mereka-mereka ini. Tetapi pemimpin-pemimpin mereka bersukaria, dibagi duit, suruh majukan negeri. Mereka beli bisnis. Jadi apabila hari ini mereka mempersoalkan kerajaan, mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak adil, mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghentam ataupun pendakwaan terpilih terhadap mereka. Kalau macam ni lah cara, bagaimana tak ambil tindakan? Mereka yang laku kesalahan, lepas itu tak nak mengaku, benda itu betul berlaku zaman media sosial hari ini, terpapang di media sosial, masih lagi membuat penafian demi penafian yang menipu rakyat yang tak sudah-sudah. Jadi saya harap rakyat kali ini berubahlah, dan kalau boleh tukar kepimpinan kamu yang ada di Kelantan, di Terengganu itu ke arah yang lebih baik, ahli politik yang lebih baik. Bukan masalah partinya, saya tak kisah pun parti mana, tetapi isunya kalau kita tidak mengubah keseluruhan parti yang ada hari ini, maka tidak ada kemajuan. Sedangkan mereka dah berpuluh tahun memerintah, mentadbir, tapi rakyatnya berhijrah ke negara lain, ke negeri lain untuk mencari nafkah. Itu adalah yang perlu rakyat fikir-fikirkan di PRN yang akan datang ini, demi untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri di negeri itu masing-masing. Sekian pencerahan saya. Terima kasih.